Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi tumpuan penuh kepada kajian separuh penggal RMK ke-12 yang bermula tour ke negeri-negeri semalam oleh YB Rafizi Ramli. Dan sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan RMK 12 ini, kerajaan sebenarnya sedang mempersiapkan kajian semula separuh penggal ataupun KSP Rancangan Malaysia ke-12 yang sudah tentu menekankan kepada kecemerlangan dan juga memperbaiki kelemahan, di mana itu yang diakui sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyifatkan berbekalkan semangat dan juga keyakinan beberapa anjakan dalam RMK 12 perlu dibuat, terutama tumpuan kepada kemudahan dan keperluan asas seperti bekalan air. Dan Datuk Seri Anwar memberi contoh masalah bekalan air yang dihadapi rakyat terutamanya di Sabah dan juga Kelantan. Jadi untuk kita mengulas lanjut dengan secara menyeluruh melibatkan kajian separuh penggal RMK 12 ini, bersama saya menerusi Google Meet pada ketika ini Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris, apa khabar? Khabar baik Doktor. Mungkin Doktor memulakan perbincangan kita, apa antara dasar ataupun perkara asas yang perlu ditelitikan oleh kerajaan pada masa kini, susulan daripada RMK 12 yang dibentangkan oleh kerajaan terdahulu? Mungkin ada perkara-perkara yang perlu diperincikan, yang perlu diteliti oleh kerajaan yang baharu ini, Doktor. Ya, sekiranya kita lihat RMK 12 ni memang diperkenalkan pada 2000 diperkenalkan sebelum pertukaran kerajaan ya. Jadi pada masa itu dengan tema makmur, inklusif dan juga mampan. Tapi dalam RMK 12 itu juga masih lagi dalam mood untuk pemulihan ekonomi. Tapi ada beberapa faktor yang ada faktor luaran ya. Contohnya Rusia dan juga inflasi, kadar monetari yang ketat di peringkat global itu sudah tentu mempengaruhi domestik ekonomi kita. Jadi tapi dalam RMK 12 itu juga ada menyatakan bahawa exit plan bagaimana untuk kita memulih semula ekonomi selepas pasca COVID-19. Namun kalau kita lihat selepas pertukaran kerajaan dengan bajet yang dibentang ya oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah tentu ada perubahan ya, dari segi pendekatan dan juga prioriti dan juga fokus. Sebab dalam peringkat domestik sekarang ini, sebab kalau kita lihat ya, RMK 12 ini 5 tahun, dia adalah dasar makro sebanyak 400 bilion ringgit diperuntukkan untuk RMK 12 ini. Namun selepas kita lihat bajet baru-baru dibentang ini dan juga konteks masa apa yang perlu diperhatikan, contohnya kos sara hidup, jurang pembangunan, kedudukan kewangan dan juga perubahan struktur ekonomi itu sudah menjadi sudah tentu menoktakan kemiskinan ya. Di mana Perdana Menteri amat yakin untuk menyelesaikan isu kemiskinan hujung tahun ini. Jadi ini sudah tentu menjadi agenda dan fokus utama kita. Namun sekiranya kita lihat RMK 12 itu mempunyai aspek-aspek ini yang ditekankan, yang apa yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Right? Contoh, jadi apa yang kita kena lihat di RMK 12 ini, kalau kita lihatlah pelaksanaan itu, kalau melihat pada laporan-laporan tu memang nampak ada progres. Kebanyakan tu sudah lebih daripada 50% pun. Tapi masih lagi saya rasa ialah ini projek 5 tahun, tapi saya rasa haruslah lebih rancak ya untuk memastikan impak itu dapat dirasai oleh rakyat. Now, sekarang ini bila kita cerita RMK 12, terutamanya dalam separuh penggal ini, dan juga apa yang berlaku sekarang ekonomi kita ini, pertama kita harus memberi fokus kepada pertumbuhan negara. Pertumbuhan negara ini berkaitan dengan produktiviti dengan nilai ekonomi yang tinggi. Saya rasa perkataan nilai ekonomi tinggi ini adalah mesyuarat M10 sebelum ni ya. Katakan tema utama meningkatkan ekonomi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Pada masa yang sama juga dalam RMK 12 itu juga menyatakan bahawa ada juga dasar itu mengeluarkan bakat rakyat, bakat kita di Malaysia ini ya, di mana menyatakan bahawa isu mengatakan dengan ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.
Namun untuk meningkatkan nilai tambah yang tinggi ini amat penting kerana inilah perubahan struktur ekonomi Malaysia. Ya. Krisis ini apa yang berlaku RMK12 dengan apa yang berlaku sekarang ini sepatutnya menjadi titik tolak untuk kita mengubah struktur ekonomi kita. Nah, bagaimana untuk mengubah struktur ini sudah tentu infrastruktur. Infrastruktur amat penting. Digitalisasi. Right? Nampaknya masih kalau kita cerita pasal 5G memang ada progress, right? Kalau kita tengok, tapi masih lagi mungkin dalam peringkat pelaksanaan, ada banyak lagi isu yang perlu ditangani, belum dapat dirasai. Dan untuk meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi, right? Dalam RMK 12 juga ada cerita tentang upskilling dan juga upscaling, ya, iaitu meningkatkan kemahiran. Dan sudah tentu untuk meningkatkan pertumbuhan negara ini, pendidikan yang berkualiti dan prasarana yang world class itu penting. Namun kita tahu bahawa masih lagi banyak jurang dari segi pendidikan. Sebab pertumbuhan negara ini dia lebih kepada supply side policy, di mana kerajaan itu mainkan peranan yang penting, terutamanya melaksanakan dasar-dasar, contohnya RMK 12 ini, agar produktiviti kita dapat ditingkatkan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Tapi ini belum lagi kita rasai. Ya? Mungkin ialah sebab dengan adanya krisis, adanya faktor luaran, right? Mungkin, tapi dia kena ada satu turning point, kena berlaku. Dan satu lagi yang kita harus lihat adalah pendapatan rakyat. Right? Saya rasa ini satu isu yang banyak sudah kita bincang lah, tentang kenaikan gaji, ataupun gaji yang progresif. Namun kenaikan gaji ini amat berkait rapat dengan pertumbuhan negara tadi itu, iaitu productivity. Sebab kalau productivity tinggi, maka pendapatan rakyat pun pendapatan rakyat ataupun kenaikan gaji itu tinggi, maka dengan pekerja-pekerja yang mahir, kita dapat meningkatkan produktiviti yang mempunyai nilai tambah. Dan kita tidak lagi bergantung dengan cheap labor force lah. Jadi ini yang sebenarnya kita kena fokus. Nah, apa gunanya kalau kita ada KDNK yang tinggi ataupun sihat, tapi dengan kadar gaji minimum yang rendah. Right? Jadi kebanyakan negara yang mempunyai contohlah negara maju. Kita bagi contoh Singapura, KDNK dia pertumbuhan peratus itu tidaklah setinggi, ya, tapi gajinya memang tinggi juga. Jadi Dr. Firdausi, maaf, saya mencelah di situ. Kita menyebut berkenaan dengan selain daripada, sebab selalunya kita akan sebut berkenaan dengan peruntukan. Apabila kita sebut RMK ini, negeri ini dapat bajet berapa, ini dapat bajet berapa, untuk pembangunan berapa. Kalau kita telitikan dari segi cadangan peruntukan, kita nampak sekitar untuk tahun 2023 sahaja sekitar 95 bilion cadangan peruntukannya bagi pembangunan di bawah RMK 12 ini. Bagaimana kita nak meneliti isu-isu yang perlu diberi tumpuan? Sebagai contoh, kalau kita letakkan Sabah dan juga Kelantan melibatkan isu air, itu yang dibincangkan semalam dalam yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli. Mungkin ada isu-isu kritikal yang perlu diberi tumpuan. Kalau kita telitikan infrastruktur terutamanya, kalau kita bercakap berkenaan dengan Sabah yang dekat di hati Dr. Firdausi. Ya, kalau kita lihat memang ini dua isu yang utama, ya. Kalau kita lihat berkaitan dengan pengurus air, ya. Dan juga dalam RMK 12 pun ada juga tentang pembangunan infrastruktur air. Tapi ialah dua utama negeri ini pun sebenarnya pengeluar minyak utama, tapi isu air selalu menjadi masalah. Jadi saya rasa pertama berkaitan dengan air ini, dengan peruntukan. Saya rasa peruntukan itu besar, bukanlah besar sangat, tapi penting, signifikan untuk membuat perubahan dan juga menyediakan infrastruktur air. Tapi dia lebih banyak kepada pengurusan, ya, pengurusan air dan juga bagaimana projek ini dikendalikan. Kalau dalam RMK kita lihat banyak jawatan kuasa diwujudkan, banyak technical group yang diwujudkan untuk memantau projek-projek ini. Namun isu dia sekarang ini kenapa pula air itu tidak sampai?
Kalau di Sabah ini kalau hujan kuat airnya kadang-kadang tidak ada air walaupun hujan kuat ya, disebabkan infrastruktur yang tidak mempunyai masalah. Jadi saya rasa ini amat berkaitan dengan pelaksanaan dan juga pemantauan sekali lagi. Benda bukan baru. Right? Bila kita cerita pasal air, baru-baru ini pun kalau di beberapa kawasan di negeri Sabah ini pun memang mempunyai banyak masalah air, sedangkan kawasan itu adalah kawasan industri. Right? Jadi ini yang menjadi masalah bagaimana untuk menarik pelaburan. Right? Dan kita kena faham pengurusan air ini bukan saja tanggung jawab kerajaan, tapi juga tanggung jawab kerajaan pusat, tetapi juga tanggung jawab kerajaan negeri. Jadi bagaimana dengan koordinasi antara kerajaan negeri dan persekutuan ini, mungkin ini satu harus kita fokus. Adakah lambat ataupun ada apa yang berlaku, mungkin itu kita tidak berapa jelas apa yang berlaku di sana. Mungkin koordinasi mempunyai isu sebab kalau kita lihat ya RMK 12 terutamanya dari segi pelaksanaan projek itu banyak dinyatakan projek-projek di negeri ini mempunyai masalah koordinasi terutamanya di Sabah dan juga Sarawak. Right? Jadi ada juga kalau kita lihat ialah ketirisan bajet ya. Kalau baru-baru ini kalau kita lihat di newspaper di Sabah ini ada beberapa isu tentang ketirisan di Jabatan Air Negeri. Jadi ini tidak berapa baiklah tidak berapa baik dari segi mata rakyat melihat begitu banyak duit diberi tetapi begitu banyak ketirisan yang berlaku. Saya rasa ini in the end of the day dia boil down to iaitu pelaksanaan dan juga melihat pada ketirisan yang berlaku itu. Ya, sudah tentu Dr. Firdausi, banyak lagi yang boleh kita bincangkan dan juga menjelang pembentangan difahamkan kajian separuh penggal ini akan dibentangkan di Parlimen pada bulan September nanti di September-Oktober di Dewan Rakyat. Tapi kita akan terus di Niaga Awani kita akan terus membincangkan perkara ini dari semasa ke semasa. Kita akan meneliti isu satu persatu. Ini baru curtain raiser pembukaan sahaja. Terima kasih Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarah Kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah berkongsi pandangan cetusan idea melibatkan kajian semula ataupun kajian separuh penggal bagi RMK ke-12.